Terima kasih kerana menonton channel ini. Sebelum kita teruskan pada isu-isu semasa, sila tekan butang subscribe, like, dan share. Sila tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Memori Thomas, Dr. Mahathir beri penjelasan. Berita sepenuhnya, saya terkejut membaca petikan dari buku Tommy Thomas, My Story, Justice in Wilderness. Tommy adalah salah seorang peguam yang benci saya. Tetapi sebelum saya menjadi Perdana Menteri semula, Tommy telah datang bersama Zainur, Zakaria, dan Ambiga. Kedua-duanya juga pernah pada satu masa menentang saya, dan Zainur telah cadangkan nama Tommy sebagai peguam negara. Pada masa itu, saya kecewa dengan sebilangan peguam negara Melayu yang bersedia untuk taat kepada Perdana Menteri Najib Razak walaupun disuruh melakukan sesuatu yang salah. Saya fikir ia satu perkara yang baik untuk lantik peguam negara bukan Melayu. Apabila saya jadi Perdana Menteri ke-7, saya putuskan untuk lantik Tommy Thomas. Saya sedar orang Melayu tidak akan suka, tetapi peguam negara Melayu tidak bersungguh dalam profesion mereka. Saya sedia terima kritikan orang Melayu, tetapi saya tidak dapat halang kecaman orang Melayu atas pelantikan Tommy Thomas sebagai peguam negara. Secara umum, saya berpuas hati dengan kerja Tommy. Dia jelaskan kepada saya bahawa tidak ada kes untuk dakwa yang dikatakan penyokong kumpulan Harimau Pembebasan Tamil Elian LTTE ini. Saya terima penjelasan itu dan menulis kepada Muhyiddin Yassin, Menteri Dalam Negeri ketika itu. Tommy buang kes tersebut. Kemarahan orang Melayu kepada saya memuncak. Tommy tidak tahu apa-apa langsung berkenan peletakan jawatan saya. Menurut Tommy, saya beritahu kepadanya bahawa yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mahukan Dr. Wan Aziza Wan Ismail sebagai Perdana Menteri interim sementara. Ini cerita karut. Selepas menerima dengan berat hati peletakan jawatan saya, Seri Paduka cadangkan saya sebagai Perdana Menteri interim. Namun, nama Wan Aziza tidak pernah disebut oleh Baginda sebagai Perdana Menteri sementara. Sebabnya saya letak jawatan ialah kerana parti saya sendiri, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, menolak nasihat saya untuk tidak keluar dari Pakatan Harapan. Kerana pada mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan PH, kesemua ahli telah bersetuju untuk serah kepada budi bicara saya tarik sesuai untuk letak jawatan. Jelas mereka tidak hendak saya letak jawatan dan beri laluan kepada Anwar. Anwar dan Wan Aziza hadir dalam mesyuarat itu. Dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu pada hari Ahad, rayuan saya untuk diberi masa sebelum buat keputusan keluar dari PH ditolak. Saya tahu apabila Bersatu bersama kumpulan PKR Azmin keluar dari PH, kerajaan PH akan jatuh kerana hilang majoriti. Walaupun saya merayu untuk diberi masa seminggu untuk buat keputusan, malam itu Bersatu, kumpulan Azmin dari PKR, UMNO dan PAS hadir makan malam di Sheraton Petaling Jaya. Saya enggan hadir kerana saya tidak dimaklum apa-apa sebelum itu. Jelas sekali Bersatu dipimpin Muhyiddin bersetuju bentuk Pakatan Bersama UMNO, PAS termasuk kumpulan Azmin. PH tidak lagi jadi kerajaan. Mereka tidak boleh tunggu seminggu untuk saya buat keputusan. Saya terfikir tentang penolakan nasihat saya oleh MPT Bersatu dan penyertaan Bersatu di Sheraton. Nyata bahawa saya telah hilang keyakinan dari Bersatu dan oleh sebab itu saya harus letak jawatan sebagai pengerusi parti. Jika saya letak jawatan sebagai pengerusi, saya juga tidak lagi mewakili parti dalam PH. Jadi saya perlu juga letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Setelah diberitahu kepada pemimpin PH, saya menjangka akan menghadap Agong di sebelah tengah hari. Saya percaya yang di Pertuan Agong telah terima surat peletakan jawatan saya semasa pertemuan itu. Pada awalnya, yang di Pertuan Agong menolak peletakan jawatan saya. Saya kekal dengan pendirian saya dan kemudian yang di Pertuan Agong terima keputusan itu. Tetapi yang di Pertuan Agong minta saya jadi Perdana Menteri sementara. Yang di Pertuan Agong tidak cadangkan nama lain. Pastinya bukan Wan Aziza timbalan Perdana Menteri. Saya tidak tawar diri.
tetapi tidak kena jika saya menolak cadangan agung. Pada masa itu, Kerajaan Pakatan Harapan telah jatuh rentetan pengumuman Muhyiddin mengeluarkan bersatu dari PH di sebelah tengah hari. Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri tidak boleh ambil alih jawatan kerana PH bukan lagi kerajaan. Juga tidak ada satupun ahli PH boleh ambil alih daripada saya. Agong meminta 222 ahli parlimen namakan Perdana Menteri baru yang punya sokongan majoriti ahli. Yang di Pertuan Agong mahu mereka buat pilihan dengan tanda tangan akuan bersumpah di hadapannya. Ini mengambil masa selama 2 hari dengan yang di Pertuan Agong menyaksi ahli parlimen menamakan calon dan tanda tangan akuan tersebut. Saya tidak menamakan diri sebagai calon, tetapi saya telah jangka akan menang. Seperti dinyatakan di atas, Majelis Presiden PH telah putus menyerahkan kepada saya bila masa untuk saya letak jawatan. Sebaliknya, Yang Berhormat Hamzah Zainuddin yang merancang kejatuhan PH telah memperoleh akuan bersumpah dari semua ahli parlimen UMNO dan PAS untuk sokong saya sebagai Perdana Menteri. Saya fikir kedudukan saya telah diperkuat memandangkan ke semua ahli parlimen kerajaan dan pembangkang menyokong saya. Tetapi rancangan Hamzah ialah menjadikan saya ketua kepada Pakatan Baru yang dianggotai UMNO, PAS dan Bersatu. Saya masih lagi akan jadi Perdana Menteri dan ini akan pengaruhi saya untuk tinggalkan PH. Tetapi ahli parlimen PH tidak namakan saya sebagai calon mereka semasa tanda tangan akuan bersumpah di hadapan Agong. Anwar yakinkan mereka yang dia mendapat sokongan ahli parlimen Sabah dan Sarawak dan bersama ahli parlimen PH memperoleh majoriti untuk jadi Perdana Menteri. Dengan itu mereka menamakan Anwar sebagai calon PH. Hakikatnya dia hanya disokong DAP, Amanah dan kumpulannya dalam PKR. Mereka berjumlah 92. Saya cuma mendapat 62 sokongan. Jadi kami berdua kalah. Semasa Muhyiddin dinamakan sebagai Perdana Menteri, dia tidak dapat sokongan majoriti. Tetapi setelah ditolak dilantik, dia tawar jawatan kabinet kepada ahli yang telah sokong saya. Mereka beralih sokongan dan Muhyiddin mendapat lebihan 2 majoriti. Semasa Tommy Thomas jadi peguam negara, hubungan kami baik. Dia akan berjumpa saya untuk isu-isu utama. Saya juga percaya dan pertahan dia ketika dikecam orang Melayu. Tempo khidmatnya hampir tamat. Saya cadangkan anugerah Tan Sri untuk dia. PAS tidak pernah secara langsung minta untuk dia digugurkan. Tetapi saya telah terima banyak kecaman kerana dia. Dan saya fikir dia tidak perlu lagi disambung perkhidmatan setelah tamat. Tetapi apabila saya letak jawatan sebagai PM, dia datang berjumpa saya untuk beritahu yang memandangkan saya yang lantik dia dan saya bukan lagi PM, maka dia juga rasa perlu letak jawatan. Tulisannya berkenan peletakan jawatan saya cukup hebat. Saya selalu dilabel diktator oleh pembangkang ketika jadi Perdana Menteri. Tak mungkin pembangkang akan puja saya. Itu bukan sifat pembangkang. Tetapi saya letak jawatan pada 2003 kerana rasa terlalu lama jadi PM. Diktator biasanya tidak akan letak jawatan. Tapi sudah pasti yang menentang saya tidak akan berhenti mendakwa saya diktator. Saya tidak ingin bosankan dengan berjawatan terlalu lama. Pada 2020, saya letak jawatan sebagai pengerusi Bersatu bukan atas kehendak saya. Tetapi parti telah hilang kepercayaan kepada saya. Saya juga yakin PH sudah hilang majoriti dan tidak boleh lagi jadi kerajaan. Saya juga letak jawatan Perdana Menteri. Sebenarnya, tak perlu pun letak jawatan kerana kejatuhan kerajaan PH bermakna saya bukan lagi Perdana Menteri. Berkenan kabinet pula, apabila PH hilang majoriti, kabinet juga tidak dapat kekal. Perkara 43 dalam kurungan 4 perlembagaan menyebut, jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri, melainkan jika atas permintaannya parlimen dibubarkan oleh yang di Pertuan Agong. Ini berbeza dengan 1969, apabila perikatan punyai majoriti. Ia tidak ditumbangkan seperti PH. Tunku dijangka akan jadi Perdana Menteri, tetapi darurat diistihar. Mageran ditubuh dan dipimpin oleh Tun Razak.
Kemudian Tunku letak jawatan dan Tun Razak dilantik sebagai Perdana Menteri. Dia masih punya majoriti karena Perikatan telah menang dalam pilihan raya. Begitu juga Barisan Nasional BN masih punya majoriti apabila Husin putuskan untuk tidak mau bertanding dan saya jadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Semasa saya letak jawatan pada 2020, PH telah hilang majoriti dan Agung tidak boleh terus lantik Wan Aziza, timbalan Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri. Agung juga tidak meminta Wan Aziza menjadi Perdana Menteri interim. Sebenarnya tidak ada peruntukan untuk Perdana Menteri interim. Saya terima jawatan itu karena proses pemilihan oleh 222 ahli parlimen mengambil masa yang lama. Negara perlukan ketua kerajaan sementara. Setelah ahli parlimen pilih Perdana Menteri baru, pelantikan saya terhenti. Tetapi ahli parlimen tidak berikan majoriti jelas. Anwar peroleh 92, manakala saya 62 undi. Ya, peletakan jawatan ini pendirian pribadi. Saya tidak hantar surat peletakan kabinet. Tetapi apabila kerajaan PH tumbang, tidak ada alasan untuk kabinet kekal. Ia terbubar bersama kerajaan. Saya hairan, bagaimana seorang peguam tidak faham yang ini bukanlah pertukaran Perdana Menteri. Kerajaan PH telah tumbang. Agung tidak boleh lantik Wan Aziza, timbalan Perdana Menteri sebagai pemangku Perdana Menteri. Sama seperti saya, dia juga tidak punya majoriti apabila PH ditumbangkan oleh Bersatu yang keluar bersama kumpulan Azmin dari PKR atau Parti Keadilan. Samalah juga dengan kabinet. Sebagai Perdana Menteri interim, tugas saya ialah menubuh kerajaan. Ahli politik sibuk bercakap tentang kepentingan partai mereka, bukan tentang negara. Saya berpendapat, kita perlu lupakan tentang parti dan fikir tentang negara. Oleh itu, saya beritahu kepada semua ketua parti kita perlu ada kerajaan perpaduan dan lupakan agenda pribadi. Kita juga perlu bawa bukan ahli politik ke dalam kerajaan. Saya masih ingat dengan jelas Tun Razak, pengurusi Mageran, cuba untuk bawa ke semua parti pembangkang ke dalam kerajaan. Dia berjaya bawa bersama Gerakan, PAS dan SUPP, tetapi DAP tolak. Masih dia rasa berhak untuk namakan perikatan baru yang dikenali sebagai Barisan Nasional. Saya pikir kita perlu perkara yang sama. Tetapi saya gagal karena Kit Siang dakwa saya mahu jadi diktator. Dia sokong Anwar sebagai calon PH. Jika 92 undi itu bersama saya akan peroleh 154 undi. Bayangkan bagaimana hala 7 negara jika kesemua parti meletakkan negara ini sebagai matlamat utama. Ditulis oleh Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri dan ahli Parlimen Langkawi. Pandangannya ini dipetik dari Facebooknya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.